أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفعه به وولد صالح يدعو له رواه المسلم. Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tariq bin Ziyad, tuan-tuan imam, bila dan siyak, ashabul fadilah, para asatizah, para alim ulama, kepimpinan masyarakat, seterusnya hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas berbagai-bagai nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Antara nikmat yang paling utama dan yang paling besar yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitulah nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana tanpa iman dan tanpa Islam menyebabkan seseorang itu terhijab daripada beroleh keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini. Dan tanpa iman dan tanpa Islam juga menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seseorang yang ingin menduduki syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat, antara syarat utama yang paling penting iaitu mestilah dia ni seorang muslim dan juga mukmin. Dan begitu juga dalam dunia ni, kalau kita nak meraih keredaan, keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ni, syaratnya mestilah seseorang itu merupakan seorang Islam dan juga seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada hari akhirat. Jadi alhamdulillah, antara nikmat yang lain yang kita kecapi pada hari ini iaitulah kita dapat bersama-sama mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah, yang mana kita sedia maklum solat fardu secara berjemaah ini besar fadilat dia, besar fadilat dan keutamaannya. Ianya merupakan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpenting, yang utama, yang ditekankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan dalam bab solat fardu secara berjemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah solat fardu secara bersendirian melainkan dengan
dengan berjemaah. Jadi sebab itulah kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, mestilah kita mengutamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Bukan hanya setakat kita mendirikan solat fardu secara berjemaah, bahkan ada lagi di antara sunnah Nabi yang terpenting. Ada lagi sunnah Nabi yang utama, iaitu kita berada di dalam majlis-majlis ilmu. Itu juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama, yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat khususnya. Sehingga Nabi sebut kepada para sahabat, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u." Sekiranya kamu lalu di tepi-tepi taman syurga, maka hendaklah kamu singgah. Nabi kata kepada sahabat, beritahu dalam keadaan mengeluarkan suatu arahan, mengeluarkan suatu perintah kepada para sahabat. Kalau mu lalu, Nabi kata kalau mu lalu ke taman-taman syurga, maka mu singgah. Nabi sebut. Bila Nabi kata maka mu singgah, farta'u, itu merupakan suatu perintah dan itu merupakan suatu arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tanya, ada ke taman syurga dalam dunia ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ya ada, iaitulah majalisil ilmi, iaitu majlis-majlis ilmu. Nabi kata kalau mu lalu ke majlis ilmu mu singgah. Tapi zaman kita hari ni bukan singgah tapi lari. Dah ada dah di dalam ruang taman syurga, dah ada dah di tepi-tepi taman syurga. Kena molek dah ada dah pada pintu taman syurga, tetapi mereka ni lari keluar daripada majlis ilmu yang diutama, yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tak kata ke orang kat sini lah. Saya tak kata orang sini. Sebab saya difahamkan orang sini semua bertaraf ulama belaka. Saya difahamkan begitu. Ada orang beritahu saya begitu. Jadi baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis yang baru saja saya bacakan sebentar tadi, hadis yang datang daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas." Nabi kata apabila matinya anak Adam ataupun apabila matinya seseorang manusia, semua amalan dia ni terputus illa min thalas, kecuali 3 perkara. Nabi sebut pada kita bila matinya manusia, bila matinya anak Adam, menunjukkan kepada kita, memberi faham kepada kita bahawasanya setiap daripada anak Adam khususnya, setiap daripada anak Adam, setiap daripada manusia secara khususnya, semuanya akan menemui kematian. Tidak ada seorang pun manusia secara khusus yang terkecuali daripada mati. Secara umumnya tiap-tiap makhluk yang bernyawa, tiap-tiap makhluk yang bernafas mesti akan mati. Allah Ta'ala kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas, tiap-tiap yang hidup, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kata kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap yang ada, iaitu yang ada di alam ni, masih yang selain daripada Allah, semuanya akan binasa belaka. Jadi termasuklah kita ni makhluk Allah yang bernama insan, makhluk Allah yang bernama manusia, pasti akan bertemu dengan ketentuan Allah, pasti akan bertemu dengan ketetapan Allah, janji Allah Subhanahu wa taala, iaitu mati.
Mati-mati ni tuan-tuan sekalian bukan bererti berakhirnya kehidupan manusia, tidak. Hakikatnya mati-mati ni adalah permulaan kepada kehidupan manusia yang hakiki, kehidupan yang sebenar. Adapun hidup kita dalam dunia, hidup kita hari ini, hidup kita ketika ini, hidup kita di saat ini merupakan kehidupan yang berbentuk ujian. Ya, Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji siapa di antara kamu, yakni di antara kita manusia ni yang paling baik amalan. Nah, sebab tu kehidupan dalam dunia ni bukan kehidupan yang sebenar, bukan kehidupan yang hakiki. Nah, tetapi yang pertama ianya adalah sifat sementara. Ya, sementara. Nah, mana kata sementara? Dengar-dengar ada orang mati. Nah, hari ni dengar orang ni mati. Malam dengar orang ni mati. Minggu lepas kita dengar orang tu mati. Nah, maknanya sementara, tak ada kekal pun. Benda yang ada dalam dunia ni tak ada kekal. Hatta apa saja yang kita milik di dalam dunia ni tidak bersifat kekal. Termasuklah kehidupan kita sendiri, benda yang tidak kekal. Adapun kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang sebenar, kehidupan yang realiti punya kehidupan adalah apabila bermulanya kematian pada diri seseorang. Nah, bila mati, maka waktulah kehidupannya sebenar. Kehidupan di mana? Bukan kehidupan di alam dunia. Kita mati di alam dunia, tuan-tuan. Batu orang Melayu panggil meninggal dunia. Ya, mana lama haji ni dah apok, lama dah hari sejik. Nak 2 minggu lebih ada apok, pas mana pindah mana? Kata pindah dah dia ni. Pindah mana? Dia pindah ke alam akhirat. Dah. Meninggal dah. Meninggal dah. Orang Melayu panggil meninggal dunia. Betul lah. Meninggal dunia pun betul, mati pun betul. Nah, kalau hak yang jenis bahasa kasar sikit, dia panggil mapuh. Nah, mapuh betul juga, tapi kasarlah sikit kalau ikut pada budaya setempat. Nah, kalau macam kita ni tak kenalah. Macam kita di area Kuantan ni biasa orang sebut mati, meninggal dunia. Mati, meninggal dunia. Nah, tapi kalau belah-belah lain macam belah Terengganu, mapuh tu biasa. Pas mana lama dah apa? Dah, mapuh dah. Dah, mapuh dah, cuma bunyi macam kasar. Lembut mati. Lembut lagi meninggal dunia. Kasar ke lagi bahan tanah ni panggil. Pas mana lama tak apa? Bahan tanah dah. Pasal apa dia sebut bahan tanah? Bak makan di tanah dah jasad. Bahan di tanah dah, makan tanah dah jasad, habis tulang-tulang semua bahan tanah belakang dah. Tak kira lah apa bentuk saja lah orang, apa saja bentuk sebutan, hakikatnya mati itu pasti. Tetapi bila matinya kita ni, Nabi kata idza mata banu Adam, apabila matinya seseorang anak Adam, apabila matinya manusia, apa berlaku? Nabi kata inqata'a amaluhu, maka terputuslah pada dia semua amalan. Maknanya tidak ada ruang, tidak ada peluang lagi dah untuk kita melakukan sesuatu amalan. Tak ada dah. Amalan-amalan ni hanya dilakukan masa kita hidup dalam dunia. Sama ada amalan itu dikatakan sebagai amalan ketaatan, ataupun amalan itu dikatakan sebagai amalan maksiat. Amalan hanya di dalam dunia, hanya sewaktu mana kita hidup di dalam dunia. Nah, sebab tu tuan-tuan, selagi mana kita ni ada peluang, selagi mana Allah Ta'ala beri kita peluang, Allah masih lagi beri kita ruang, sehingga kita ada peluang untuk beramal, beramallah selagi boleh. Buatlah amalan, tak kiralah apa saja bentuk amalan. Amalan hak fardu, dia memang telah ditetapkan begitu. Contohnya sembahyang fardu. Sembahyang fardu 5 tu je, jangan kita nak tokok-tokok tambah. Sembahyang fardu setakat tu, 5 hak tu je. Ada pun hak lain sunat. Hak sunat tu perbanyakkan.
Pasal apa kena banyak? Sebab Imam Ghazali sebut, Imam Ghazali kata amalan fardu itu ra'sul mal. Adapun amalan sunat itu adalah laba. Ra'sul mal tu merupakan kepala harta ataupun modal. Adapun keuntungan, laba tu maknanya keuntungan. Keuntungan tu apa? Keuntungan itu adalah amalan-amalan sunat yang kita lakukan, yang kita perbanyakkan selama mana kita berada dalam dunia. Sebab tu tuan-tuan, seorang ulama menyebut manusia ni di akhirat dia akan ada 3 kategori. Kita ni lah akan ada 3 kategori. Nah, yang pertama, kategori pertama yang dinamakan sebagai salimun. Yang kedua khabirun dan yang ketiga khasirun. Salimun ni lagu mana? Apa benda salimun? Iaitu golongan ataupun kategori yang selamat. Kategori yang selamat, kategori yang sejahtera, kategori yang aman. Macam mana nak jadi orang yang selamat? Orang yang selamat ini dia kata adalah orang yang melakukan sesuatu perkara yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tinggal, dia buat, dia jaga sungguh. Benda yang Allah fardukan tu dia buat sungguh. Kemudian dia meninggalkan perkara-perkara maksiat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat dia akan selamat. Di akhirat dia akan berada dalam golongan, dalam kategori orang-orang yang selamat, orang-orang yang aman. Pertama. Yang kedua khabirun, iaitu orang yang memperolehi keuntungan. Lagu mana orang yang dapat keuntungan? Yang pertama, dia buat dan dia jaga sungguh perkara yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dia. Yang kedua, dalam dia melakukan perkara yang difardukan oleh Allah, dia juga melakukan serta memperbanyakkan perkara yang disunatkan di dalam Islam. Benda yang sunat dia tak pandang remeh, dia buat. Dia buat macam kita lah. Kita ni mayang fardu 5 waktu. Mayang sunat bila? Qabliyah, ba'diyah. Duha jarang-jarang. Kita ni duha jarang-jarang. Pasal apa? Sebab ramai banyak antara kita ni kata alah sunat je pun, kalau tak buat pun tak berdosa. Tak buat pun tak berdosa. Wahai kita tak tahu duha tu betapa besarnya kebajikan dan betapa besarnya kelebihan dalam waktu duha. Dua, yang kita nampak sunat ni iaitu qabliyah, ba'diyah. Qabliyah, ba'diyah. Qabliyah, ba'diyah. Witir, orang kata witir kan bulan puasa je. Bulan puasa je kan witir. Jadi bulan dok puasa takkan ada witir ke? Tak. Bulan dok puasa kan takkan ada witir juga. Tak ada lah bulan puasa ni witir. Ni kadang-kadang kita tengok ramai orang salah faham. Witir ni tuan-tuan bukannya bulan puasa je. Witir ni setiap malam. Nabi SAW sebut. Nabi kata al-witru haqqun. Al-witru haqqun. Al-witru haqqun. 3 kali Nabi sebut. 3 kali tuan-tuan. Menunjukkan betapa mustahaknya witir. Al-witru haqqun. Nabi kata witir itu hak. 3 kali Nabi sebut. Wa man lam yutir falaysa minni. Nabi kata witir itu hak, witir itu hak, witir itu hak. Wa man lam yutir, siapa yang meninggalkan witir, falaysa minni, dia bukan daripada kalanganku. Hadis sahih tuan-tuan. Tak, kita dengar sudah. Orang dok mayang witir, Nabi dok ngaku umat lah pula. Mari duana pula. Ustaz ni kata orang dok mayang witir, Nabi dok ngaku umat. Jeng gini. Kena riput bunga puasa gini. Bawa ajaran sa'i. Berapa pula? Dan Nabi khabar dok semayang witir, Nabi dok ngaku umat. Yang Nabi kata falaysa minni tu, bukan makna kata dia bukan umat aku. Bukan maksud Nabi kata dia bukan umat aku.
Masuk falaisa minni itu iaitu orang yang meninggalkan witir, dia terkeluar daripada apa benda yang aku laksanakan. Faham tak? Bukan makna kata maksud Nabi kata Nabi tak ngaku umat tak. Maknanya kita ni tidak mengutamakan apa yang diutamakan oleh Nabi. Nah, memang kita tak dosa tuan-tuan, tak jadi syirik. Tak mayang witir, tak jadi syirik, tidak dosa. Tak dosa, tak jadi fasik, tak mayang witir, tetapi betapa besarnya fadilat yang kita tak dapat. Sebab apa? Sebab Nabi menekankan dalam solat witir. Nah, sebab tu orang yang mendapat keberuntungan di akhirat iaitu orang yang jaga hak fardu dan orang yang melakukan amalan sunat sebanyak mungkin. Sebanyak mana yang boleh dia buat, dia buat. Lepas tu hak yang lepas saya dah sebut. Saya pernah sebut tentang Bilal ibn Rabah. Benda yang amalan sunat yang bila nampak benda tu mustahak sehingga benda yang Nabi tak buat, tapi bila Nabi tahu dia buat, Nabi diam. Nabi diam. Kenapa? Iaitu sembahyang sunat wuduk. Nabi tak buat, tapi bila Nabi tanya, bila bagi tahu dia sembahyang sunat wuduk, maka Nabi diam. Bila Nabi diam, menunjukkan benda tu dibolehkan. Dibolehkan. Kita zaman kita tak ada seorang pun sembahyang sunat wuduk. Bila kalau tertinggal qabliyah ba'diyah, maka Bilal akan qada. Bilal akan qada qabliyah ataupun ba'diyah, menunjukkan Bilal ni punyalah jaga sungguh amalan-amalan sunat. Pasal apa? Dia tahu amalan sunat yang dia lakukan menyebabkan dia memperolehi keberuntungan di akhirat. Itu hak kedua. Yang ketiga, orang yang nak dapat keberuntungan iaitu orang yang meninggalkan perkara maksiat, perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau lakukan juga, maka segera dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan kedua. Golongan ketiga, golongan yang disebutkan sebagai khasirun. Golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi. Rugi di akhirat. Orang yang rugi di akhirat. Kita rugi dalam dunia tak apa tuan-tuan. Kita nega, kita rugi. Nega rugi, tepuk dahi. Kita nega dalam dunia, tiba-tiba tak boleh hutang, rugi. Tepuk dahi kita, jeng. Warna lama dah apok nega, rugi, jeng. Ikut habis dah. Habis pitih dah. Itu pun kita dah stres dah. Bila kerugian di dalam dunia, nak gagal menjalankan perniagaan, rugi kita rasa. Dengan sebab rugi itu macam-macam masalah kita rasa yang timbul. Hak tu rugi, hak tu kadang-kadang tak boleh dosa. Kadang-kadang kerugian hak tu nampak sengaja Allah Ta'ala uji, nak suruh kita ni dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau rugi di akhirat, jadi golongan rugi di akhirat akan mendapat balasan hak yang besar, balasan hak yang kita tak mampu untuk kita hadapi. Itu kalau jadi golongan rugi di akhirat. Lagu mana golongan rugi di akhirat? Iaitu orang yang melakukan yang pertama, orang yang tidak menjaga dan tidak melaksanakan perkara yang fardu dan yang sunat, tetapi dia melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dunia menyebabkan dia jadi terjerumus dalam golongan khasirun ataupun orang yang rugi di akhirat. Batu bila akhirat rugi tuan-tuan, dia akan datang semua sekali. Jadi orang yang menyesal, jadi orang yang macam-macam lah. Jadi orang yang muflis. Batu orang rugi di akhirat ni bukan hanya setakat dia banyak buat maksiat. Kadang-kadang dengan sebab dia muflis, dia banyak buat perkara ibadat dalam dunia, tapi bila sampai di akhirat, dia jadi golongan muflis. Apa dia golongan muflis? Orang muflis di akhirat ni ada beberapa kategori.
Kategori pertama, orang yang banyak melakukan dosa terhadap sesama makhluk. Orang yang buat dosa pada makhluk, orang yang buat zalim kepada makhluk, maka orang ni jadi orang rugi. Apa? Pahala dia tu semua beri kepada orang yang dia buat zalim. Nah, beri belaka pada orang yang dia buat kezaliman. Nah, yang kedua, orang yang tidak menjalankan tanggungjawab kepada ahli dia. Siapa dia ahli dia? Yang dimaksudkan di sini iaitu kita sebagai ketua keluarga, kita sebagai suami, kita sebagai ayah. Ya, kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita pada anak kita, pada isteri kita, yang menyebabkan isteri dan anak kita dakwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu kadang-kadang kita ni orang lelaki ni, satu benda yang orang lelaki suka benda apa tuan-tuan? Benda apa? Dia jawab seorang. Satu benda yang orang lelaki suka. Tak mau jawab, tak apa, saya tolong jawab. Menikah dua. Tak. Hak ni benda orang lelaki suka. Menikah dua, menikah tiga, menikah empat. Suka sangatlah boleh menikah ramai. Memanglah bila sebut bab menikah, tak ada orang tak mau. Majoritinya rata-rata nak berlaku. Nah, tetapi pernah tak kita fikir tentang tanggungjawab kita di akhirat esok? Boleh ke kita selamat bila mana kita ditanya tentang tanggungjawab kita terhadap isteri dan anak-anak kita? Kadang-kadang hak seorang ni pun tak terlepas lagi tanggungjawab. Hak seorang ni, hak seorang hak adil. Belum tambah 2, 3, 4 hari. Seorang hak ada pun belum tentu lagi terlepas. Nampak tak? Kita pernah fikir tak macam mana di akhirat esok, keadaan kita di akhirat bila mana isteri kita mendakwa kita di hadapan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ni suami aku ni. Ya betul, suamimu. Apa benda yang tak kena yang tok lakimu buat? Nah, ya Allah, ya Tuhanku, suami aku dia ni dalam bab ibadat memang TikTok. Gitulah lebih kurang. Nah, memang pergi sejid akma. Subuh-subuh hari tu baik dah pergi sejid. Semayang fardu 5 waktu tak pernah di rumah. Semua sejid belaka. Jemaah belaka. Alhamdulillah, comel latih. Tetapi dia tak pernah tanya pun aku semayang dah ke tak lagi. Dia tak pernah ajar pun aku semayang dah ke tak lagi. Dia tak pernah tengok pun aku semayang betul ataupun tidak, sah ataupun tidak. Tepat tak dengan ketetapan syarat benda yang aku buat ni? Makna kata secara mudah, suami ni tak pernah ajar pun isteri tentang perkara yang bersabit dengan agama. Tak pernah. Tak pernah ajar. Maka cabut pahala sebanyak mana kesalahan hak suami buat ni, beri kepada isteri. Ada lagi, ada. Dapat pula dari sudut nafkah. Dari sudut nafkah, dia tidak menyempurnakan nafkah dia kepada isteri dia, yang mana ianya merupakan tanggungjawab bagi suami pada isteri. Mana bab nafkah? Nafkah kita pada isteri kita ada berapa tuan-tuan? Selain daripada nafkah batin. Nafkah batin ramai hak tahunya. Nafkah, dia sebut nafkah, nafkah batin. Selain pada nafkah batin ada berapa? Makanan, pakaian, minuman, makanan, pakaian, tempat tinggal. Hak tu hak asas. Tidak termasuk ubat-ubatan. Tidak termasuk keperluan lain sebagai contoh alat solat, makeup dan seumpamanya. Perhiasan dia dan seumpamanya. Hak ni kadang-kadang sempurna tak kita beri kepada isteri. Nafkah makanan yang macam mana hak yang tanggungjawab daripada suami beri pada isteri. Kita buat alik beras, ikan, sayur, suruh dia masak, dia pun masak, hidang, makan ramai-ramai. Hak tu ke? Hak tu? Bukan. Bila sebut nafkah makanan tuan-tuan,
nafkah makanannya sehari 2 kali sampai kenyang, iaitu makanan hak siap masak dah kita beri pada isteri. Hak siap masak. Bukan beli bahan mentah suruh dia masak, bukan. Kalau yang macam kita buat hari ni, tu tak selesai lagi tanggungjawab nafkah makanan. Beli beras, beli sayur, beli ikan, beli ayam, beli bawang, beli repah, beli satang. Masak benda baik, masak kari. Sayur, goreng. Ikan, rebuh. Polek budu. Siap akan, dia peridang, kita pun cap-muak makan, kenyang. Dia pun kenyang atas. Selesai tanggungjawab? Tak selesai. Tak selesai. Dan dia wajib masak. Wajib masak pasal apa? Sebab suami suruh. Suami suruh. Wajib dia masak. Dan macam mana nak selesaikan nafkah makanan? Yang pertama, kita beri dia makanan siap dah. Sama ada kita yang masak ataupun kita beli hak siap beri dia makan. Sehari 2 kali. Sekali beri kenyang, sekali lagi beri kenyang. Bukan 2 kali beri baru sekali kenyang. Bukan. 2 kali sehari, 2 kali kenyang. Itu nafkah makanan. Mana kata kalau pagi dia tu kenyang dengan roti telur 3 butir, roti telur. Telur payah ustaz lah ni. Tukar roti sanding. Dah telur payah. Tukar roti sanding. Tak ada roti sanding, sik kabu. Ada sik kabu ayam bakar ke, daging bakar ke, campur dengan solok lada, nyandor kenyang, kena teh tarik segelah. Nyang. Baru selesai. Lepas tu saya pilih pula tengah hari ke, malam ke, tak ada kira. 2 kali sehari. Malam kadang ca kuih tiaw. Dia nak kacau kuih tiaw. Beli ca kuih tiaw. Banyak anak yang menyebabkan dia jadi kenyang. 2 supik, 2 buku. 2 buku ca kuih tiaw special. Udang lebih, kerang lebih. Itu yang menyebabkan dia jadi kenyang. Bagi hak tu. Kalau kita suruh dia masak, ya wajib dia masak. Tetapi isteri ni, dia ada keadilan untuk dia boleh minta upah kepada suami. Upah dia masak. Tok lelaki kata ikan ni nak panggang. Panggang bang? Ya panggang. Berapa ekor nak panggang? 5 ekor. Seekor RM2 bang. Bini kata. Seekor RM2. 5 ekor? 5 ekor RM10. Tok lelaki kata tak apa, aku panggang sendiri. Tak apa, panggang sendiri. Dan itu cerita ni, panggang sendiri. Nak buat lagi. Itu pun kadang-kadang kita ni banyak tak selesai. Buatnya didakwa kita di hadapan Allah tu dalam bab nafkah makanan. Apa kita nak jawab depan Allah? Itu yang menyebabkan ramai di antara manusia ni berada pada tahap muflis di akhirat. Bila muflis, jadilah kita orang yang rugi. Itu baru bahagian bini baru. Itu kalau bini seorang. Kalau bini 2, kalau bini 3, tak kerepah kita. Itu baru bini. Belum masuk hak anak lagi. Tanggungjawab kita pada anak, nafkah kita pada anak, nafkah agama, nafkah ad-diniyah dipanggil. Nafkah agama kita pada anak-anak macam mana? Kita beri dak agama pada anak kita. Kita beri dak ilmu agama kepada anak kita. Betul kita atas sekolah, tapi selain daripada sekolah, ilmu agama, pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang tauhid, tentang fiqh, tentang tasawuf. Macam mana? Itu yang menyebabkan ramai budak-budak muda ni dia tak sedar dia telah melakukan perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sebab tidak ada langsung ilmu tauhid pada dia. Pasal apa? Pasal apa ayah tak ajar. Ayah tak ajar. Dan ayah nak ajar gua ada, orang mari ngajar di tembok lari. Tak, nak belajar gua ada, orang mari ngajar di tembok lari. Bukan sini. Ke sini cerita ni. Nampak tak? Jadi bila matinya kita tuan-tuan, maka bermulalah satu fasa kehidupan yang baru, satu fasa kehidupan yang sebenar, yang tidak lagi ada peluang dan ruang untuk kita melakukan apa jua bentuk amalan. Tetapi Nabi kata,
illa min thalas, kecuali 3 perkara. Bila mati terputus amalan, makna tidak ada ruang untuk beramal, tidak lagi ada peluang untuk kita beramal, illa min thalas, kecuali 3 perkara. 3 perkara inilah yang akan memberikan manfaat kepada kita selepas daripada mana kita mati. Yang pertamanya Nabi SAW sebut sedaqatin jariyah. Kita biasa dengar perkataan jariyah. Orang kampung panggil dekah jariyah, dekah jariyah, dekah jariyah. Jariyah tu sendiri apa? Jariyah ni kalau ikut apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kata mengalir. Jariyah ni mengalir. Sedekah jariyah artinya sedekah yang mengalir. Apa yang mengalir? Pahala daripada sedekah itu mengalir kepada siapa? Mengalir kepada yang Nabi kata iza mata banu Adam, bila matinya seorang anak Adam. Kita ni mati, masa kita hidup kita ada sedekah, kita ada buat sedekah jariyah. Bila kita mati, kita tak ada peluang dah nak melakukan sesuatu amalan, tetapi sedekah jariyah yang sempat kita buat masa kita hidup, ianya akan mengalir. Pahala itu akan mengalir kepada kita walau kita dah mati lama mana sekalipun. Mudah-mudah fahamnya, iaitu daripada hasil wakaf iaitu sedekah, yang mana sedekah kita tu dimanfaatkan oleh orang hidup. Dok faham? Baik, ginilah kita ambil benda mudah. Sejik ni buat iklan nak tukar kapek sebagai contoh. Kapek hok lama dah banyak dah cari-cari, koyak-koyak, gelebek-gelebek, kobek-kobek habis semua dah. Gigit tikus ada, cari di budok ada, cari di pok budok pun ada gak. Belang-belang dengar khutbah, ya korek kapek, korek cokeh, pah lubang kapek. Ini satu budaya yang tak apa sihat. Tok khatib tengok khutbah, dia korek kapek, khutih juga. Ada tuan-tuan, ada. Ustaz tahu dua ni, sebab saya biasa khutbah. Jadi kita nampak duduk atas mimbar ni, nampak bawah. Kita khutbah di atas, dia dah cokeh kapek, korek juga. Lama-lama berlubang kapek. Nampak. Jadi bila nampak kapek dah, nampak uzur gitu, dak comel gitu, maka pihak masjid telah putuskan untuk beli kapek baru. Nak guna piti sejik sebagai contoh, sejik ada piti. Ataupun ada piti sejik, bukan tak ada. Tapi oleh kerana jawatan kuasa masjid ni dia faham tentang konsep jariyah, maka dia buka tawaran kepada ahli jemaah yang nak menginfak, yang nak sedekah duit untuk membeli kapek. Hak ni beri RM1, hak ni bagi RM2, hak ni beri RM5, hak ni beri RM10, hak ni beri RM50, hak ni beri RM100. Bila cukup jumlah semuanya, maka beli kapek baru, mari pasang. Hak beri RM1 atau hak beri samah 5% atau hak beri 2%, ada saham daripada kapek tu selama mana kapek ini digunakan untuk perkara ibadat, sama ada semayang fardu, semayang sunat, talaki Quran, talaki kitab dan apa jua bentuk ibadat, selama itulah pahala itu mengalir kepada dia. Itu yang dinamakan sebagai sedaqatin jariyah. Itu kalau pada kita. Tapi kalau kita nak sedekah jariyah terhadap orang yang dah mati, kita mari jumpa Tok Imam dengar kata sejik ni buka tawaran beli kapek baru. Ya ke? Ya. Boleh tak saya nak beri duit RM10, dak banyak mana RM10 je. Nak beli kapek seluah ni dak apa sampai 30-40 ribu. Saya beri RM10, tapi beri atas nama ayah saya hak mati tu. Boleh tak niat saya ni atas nama ayah saya hak mati dah. Boleh ke tak? Baik, boleh ataupun tidak, kita rujuk balik apa yang Nabi sebut. Satu hari seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW.
Dia kata, ya Rasulullah, mau aku mati dah lama dah mati. Nah, jadi boleh tak aku nak beri hadiah kepada dia kata mak aku mati dah. Boleh tak aku nak beri hadiah ke mak aku? Nabi kata boleh. Nah, hadiah apa? Sedekah atas nama maknya. Sedekah apa ya Rasulullah? Yang paling mudah. Hak paling mudah dia kata. Lalu Nabi pun jawab pada dia, beri orang minum air. Mu beri orang minum air, beri air segelas. Jumpa orang, mari ambil air minum. Tak, niat dalam hati dia beri air ni pada orang ni minum, pahala hak dia beri minum air ke orang tu, dia sedekahkan kepada mak dia. Sekecil itu pun Nabi kata boleh, tuan-tuan, apatah lagi sebesar-besar ni. Tak, kita beri 10 riyal, RM5, RM5 itu niat atas mak kita, RM5 lagi niat atas ayah kita. Selama mana kapek itu dimanfaatkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang mendatangkan keridaan Allah, selama itu pahala itu mengalir kepada mak dan ayah dia. Kalau ratus tahun lah. Kalau 1000 tahun lah. Itu kapek, tuan-tuan. Kalau kata bangunan, lagilah lama. Kalau kata bangunan, walaupun kita beri batu-bata je suti. Dah banyak suti batu-bata. Nak beli sebaket tak mampu. Nak sebaket 500 butir tu tak mampu, 400 setengah. Tanya hardware suti berapa? 45 sen. Beli suti 45 sen. Orang tengah ikat bata, pergi kat ikat bata, ambil bata ni saya infak. Saya wakaf. Dia pun ambil batu-bata tu suti, bos mi, pum, dia lekat. Maknanya ada jariah di situ. Walaupun suti batu-bata, ada jariah di situ. Selama mana masjid itu ke, surau ke, balasah ke, musalla ke, pondok ke, madrasah ke, ma'had ke, selama mana ianya digunakan, selama itulah pahala mengalir kepada orang yang menginfak. Ini hak yang untungnya kita bila mana kita melakukan sedekah jariah. Tapi ramai juga di antara kita ini yang tak nampak benda tu. Tak nampak tentang sedekah jariah ni. Wahai sedekah jariah ni, tuan-tuan, Masya Allah. Bila sebut je sedekah ni, Masya Allah, tuan-tuan, sedekah besar manfaat, sehingga di akhirat ditunjuk pada kita tentang pahala sedekah itu. Yang keduanya, Nabi SAW sebut, au ilmun yuntafa'ahu bih, iaitu ilmu yang diambil manfaat padanya. Salah satu daripada ilmu yang diambil manfaat pada ilmu itu, iaitulah ilmu Al-Quran. Pasal apa saya kata ilmu Quran, tuan-tuan? Banyak lagi lah ilmu-ilmu yang lain selain daripada Al-Quran. Tetapi yang paling dekat dengan masyarakat kita hari ini iaitu Al-Quran. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis lain, Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan dia. Maknanya daripada situ kita dapat, kita nampak dan kita lihat di sana ada manfaat yang bercabang. Nabi kata sebaik-baik kamu, iaitu sebaik-baik kamu daripada kalangan orang Islam, mau belajar Quran. Belajar Quran, belajar tak kira lah belajar dari sudut apa sekalipun, belajar dari sudut makhrajnya, belajar dari sudut hak paling bawah mengenal huruf hijaiyahnya dan sebagainya, belajar dari sudut baca secara bertajwid, talaqi dan seumpamanya. Kemudian kita ajar pula pada orang lain. Orang yang kita ajar, bila dia pandai, bila boleh sebut Quran, bila dia boleh baca Quran, bila dia dapat menyebut huruf hijaiyah dengan baik, setiap kali dia baca Quran, dia menyebut huruf dengan baik, dengan bacaan yang betul, dengan tajwid yang tepat. Selama mana dia baca, selama itulah pahala itu mengalir kepada kita. Tambah pula hasil daripada kita yang ajar dia.
Dia ajar pula kepada orang lain, orang tu pula ajar pula pada orang lain, dan benda tu melarat-larat sampai ke bila-bila. Jadi selama itu dan sebanyak itulah pahala tu mengalir kepada kita. Ini yang Nabi kata, ilmu yang diambil manfaat pada, iaitu manfaat, kebaikan, faedah daripada ilmu tu dapat kepada orang yang mula-mula memberikan pengajaran tentang ilmu tersebut. Sebab tu tuan-tuan, ilmu ni harus dikongsi, wajib dikongsi. Tak boleh kita nak susuk, tak boleh kita nak sorok. Nak sorok tak boleh, nak susuk tak boleh. Mana ilmu agama? Kalau ilmu lain mungkin kita nampak ada yang sorok. Belajar ilmu buat nasi lemak, buat nasi dia ajar berhabis. Lipat daun pisang dia ajar berhabis. Goreng rebus telur dia ajar berhabis. Tapi dalam bak sambal dia tak ajar. Dia kata sambal ni saya tak boleh nak ajar. Awak pergi belajar sendirilah buat sambal. Nasi saya ajar dah cara mana nak nanak nasi. Cara rebus telur saya ajar dah cara nak rebus telur. Cara nak goreng telur mata saya ajar dah cara nak goreng telur mata. Lepas tu awak sambal tu cari sendiri. Pasal apa gitu? Kalau dia ajar buat sambal, habis bisnes dia. Tak, jeng. Hak tu kita nampak dia tak ajar habis. Tapi dalam bab ilmu agama, ilmu akhirat, ilmu Quran, Islam tak benar buat begitu. Ada 10, royak 10. Ada 15, royak 15. Ada 20, royak 20. Tak boleh nak main susuk-susuk. Kita tahu 13 perkara, royak 13 perkara. Tahu 15 perkara, royak 15 perkara. Tahu 7 perkara, royak 7 perkara. Kita dapat 7 benda, kita share, kita kongsi 7 benda, maka Allah Ta'ala akan tambah kepada kita dalam keadaan yang kita sendiri pun kita tak sedar. Itu kelebihan dalam bab kita berkongsi tentang ilmu agama, tentang ilmu Quran dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya, Nabi kata wa waladun salih yad'ulah. Iaitu Nabi sebut wa waladun salih, anak-anak yang soleh, yad'ulahu, yang mendoakan untuk kedua ibu bapa. Selama mana mak ayah kita dah mati ataupun esok-esok kita mati, doa daripada anak inilah yang merupakan suatu bentuk hadiah yang sangat bermakna untuk kedua ibu bapa yang dah mati. Kita nak tahu tuan-tuan anak kita ni soleh ataupun tidak. Yang pertama, anak ni sentiasa dak berdoa untuk kita. Kalau nak tahu anak ni soleh ke tidak. Kalau anak ni adalah anak yang tidak lekang, tak putus doa dia hantar, dia kirim untuk mak ayah dia, maka tu di antara tanda anak yang soleh. Pertama. Yang kedua, anak yang soleh adalah anak yang tidak menyebabkan apa benda yang dibuat dalam dunia ni, apa benda ni tidak menyebabkan mak ayah dia terseksa akan disebabkan dengan apa yang dia buat masa dia hidup dalam dunia. Itu di antara anak-anak yang soleh. Tapi kalau anak tu apa benda yang dia buat dalam dunia menyebabkan mak ayah ni terseksa, mak ayah ni kena seksa disebabkan apa benda yang anak ni buat, itu bukan daripada kalangan anak yang soleh. Walaupun masih hidup dalam dunia, anak ni sentiasa wipitih ke mak ni. Wipitih hak mak. Bolang-bolang 5,000, 7,000, 4,000. Mak nak berapa? Nak 3,000, ambil 3,000. Mak nak berapa? Nak 10,000, ambil 10,000. Mak nak pergi melancong ke mana mak? Mak nak pergi Genting Highland. Bawa mak pergi Genting Highland. Orang kata bagusnya anak mulijah. Nak pergi mana dia bawa belakang. Nak pergi Genting, bawa pergi Genting. Nak barang kemah, wi barang kemah. Nak gelang tepek, ya wi gelang tepek. Nak gelang bunga daun ketung, ya wi gelang daun ketung. Muju air ketung je tak wi kemuk ni. Tak, bagusnya anak. Tapi bila mati, benda dia buat. Mak mati, ayah mati, benda dia buat kemuk dia. Ada dia berdoa untuk mak dia? Tak ada. Tak ada. Namalik mak dia mati, orang lain mandi gemuk.
Siap mandi kapan, orang lain kapan kemuk. Siap kapan nak semayang, orang lain jadi imam solat untuk mak dia. Dia duduk di mana? Duduk bawah status Al-Fatihah. Ibunda saya baru saja menghembuskan nafas yang terakhir. Harap-harap sahabat-sahabat rakan-rakan FB dapat mendoakan untuk mak saya. Friend-friend dia pun tulis takziah Al-Fatihah, takziah Al-Fatihah, takziah Al-Fatihah. Orang lain sembahyang ke mak dia duduk tanah. Pergi kubur. Siapa kubur? Pedia terjun dalam liang lahat. Tok Siok terjun. Sambut jenazah. Dia peluk tubuh. Tengok gitu. Bodoh gitu mungkin dia bodoh dah. Tengok gitu je. Apa tu kamu? Nak Tok Imam kata doa lah sikit untuk mak awak ni. Tak apalah, saya serah belaka ke Tok Imam. Tok Imam nak letak bayaran berapa pun tak apa, saya bayar. Tok Imam tolong baca doa. Apakah ini yang dikatakan anak soleh? Walaupun masih hidup rampok bagusnya anak ni. Senang mak dia, senang ayah dia. Tapi bila mati gitu nampaknya, apakah ni yang dikatakan anak soleh? Jawabnya tak, tuan-tuan. Anak soleh tidak semestinya anak ini berpelajaran tinggi, tak semestinya. Anak soleh tidak semestinya anak ni berpangkat tinggi, tidak semestinya. Anak soleh tidak semestinya anak dia ni belajar sampai puncak menara gading, tidak semestinya. Anak soleh tidak semestinya anak ni ada harta yang banyak, tidak semestinya. Anak soleh adalah anak yang sentiasa ingat tentang kehidupan mak dan ayah dia di alam baka. Anak soleh adalah anak yang sentiasa doakan yang baik-baik untuk mak dan ayah dia sebagai bekalan di alam baka. Anak soleh adalah anak yang sentiasa melakukan amal soleh, yang mana setiap daripada perkara baik yang dia buat, mak dia akan dapat, mak ayah dia akan dapat saham akhirat sewaktu mak dan ayah dia berada di alam baka. Anak yang soleh adalah anak yang sentiasa mencari ruang untuk ziarah pusara mak dan ayah dia. Ni anak soleh, tuan-tuan. Nah, paling-paling tidak siapa kubur mak ayah dia beri salam ke mak dia. Assalamualaikum mak. Di kubur ayah pula, Assalamualaikum ayah. Pas dia jawab ada ustaz jawab, siapa kata? Nabi sebut. Allah kirim roh untuk jawab salam. Kita dengar, kita tak dengar. Kalau kita dengar, anak kita pula mari ziarah kita. Tak. Kita pergi kubur salam. Assalamualaikum mak. Mak jawab, Waalaikumsalam. Wah, ni 3 hari, 2 hari. Arwah kita. Tak. Nampak. Tu anak soleh, tuan-tuan. Tu anak soleh. Anak soleh sentiasa ingat tentang keadaan kehidupan mak dia di alam baka. Anak yang soleh adalah anak yang sentiasa mendoakan kebaikan, mendoakan kesejahteraan bagi mak dan ayah dia sewaktu mana mak dan ayah dia di alam kubur. Sama ada dia berdoa dengan bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, bahasa apa saja dalam dunia ni, itu tidak menjadi persoalan. Sebab Allah faham belaka apa jua bentuk bahasa. Tetapi untuk kita dapatkan anak yang soleh, kita sendiri mak ayah kena soleh dulu. Kita sendiri mak ayah kena soleh dulu. Pasal apa? Sebab kita mak ayah ni merupakan cerminan untuk anak-anak. Kalau kita sendiri balaga tak soleh, kita diri tak soleh, macam mana kita nak dapatkan anak yang soleh? Macam mana kita nak dapatkan anak yang soleh? Jadi kita sendiri kena soleh dulu, kita sendiri kena tunjuk tauladan yang baik dulu, untuk kita dapat anak yang soleh. Yang kedua, perbanyakkan berdoa kepada Allah supaya Allah rezekikan kepada kita anak yang soleh, supaya Allah rezekikan kita pasangan yang baik. Allah aja dah doa, kita amal aja. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina
Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah daripada kalangan pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan juga zuriat keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata hati. Lagu mana penyejuk mata hati? Tengok tenang. Kita tengok bini kita, tenang kita tengok bini kita. Bini kita tengok kita, tenang dia tengok kita. Kalau kita tengok bini kita, kita serabut perut, maknanya ada masalah tu. Kita balik di rumah, bini kita stres lalu. Tanya anak, pergi balik, pergi mari tau. Ayah balik, mak. Bini pun kata, serabutlah kau orang tua ni. Balik pulak, derah pulak dia balik. Kalau balik ku lapang, ku nak balik dah, serabut. Maknanya ada benda yang tak kena. Ada kesilapan-kesilapan yang tertentu yang mungkin kita tak sedar. Sehingga menyebabkan pada pasangan ni pun tidak ada qurrata a'yun, tak ada penenang jiwa, tak ada. Penyejuk mata hati ni mana-mana tenang jiwa. Tenang jiwa. Tengok pula anak-anak pun stres juga. Mana tidak ada ketenangan pada jiwa bila berdepan dengan keluarga, bila depan dengan anak-anak, bila berdepan dengan pasangan. Mana bila begitu keadaan, kita kena cari apa benda yang tak kena. Kena cari benda kesilapan. Mungkin dalam rumah kita langsung tidak ada alunan bacaan Quran. Mungkin. Ataupun ketika mana kita masuk dalam rumah, kita tak beri salam. Benda remeh je tuan-tuan. Remeh je masuk dalam rumah. Takkan masuk dalam rumah kita diri nak beri salam juga. Kita masuk rumah kita diri kan, takkan nak beri salam kau bukan pergi rumah orang. Rumah kita diri takkan nak beri salam. Kena. Walaupun ianya tak wajib, tapi kita kena ingat, tiap-tiap pintu rumah kita ni tuan-tuan, ada seekor jin yang namanya dasim. Duk gayuk depan muka pintu. Kita tak nampak. Kita tak nampak. Kalau kita nampak, memang tak nitah rumah lah kita. Memang tak nitah rumah. Kenapa hijaan dia? Hijaan dia bila kita masuk dalam rumah, tak beri salam, dia menyebabkan rumah tangga kita ni jadi porak peranda. Menyebabkan kita tengok bini kita stres, bini kita tengok kita stres, kita tengok anak-anak kita pun jadi serabut, jadi stres. Anak-anak kita pun tak suka tengok muka kita. Ini kerja dasim. Jadi sebab apa kena beri salam? Bila kita beri salam, menyebabkan dasim ni kepanasan, dia akan lari daripada rumah kita. Dia akan pergi rumah orang lain pula. Tapi bukan mana kata dia lari terus. Esok lusa dia mari pula. Sebab tu amalkan nak masuk dalam rumah, beri salam. Walaupun kita balik rumah kita diri, masuk dalam rumah, beri salam. Kita tak ingat beri salam. Masuk dalam rumah, masuk kita tak ingat beri salam. Hak dalam rumah, beri salam kita. Siapa ada dalam rumah? Anak kita. Anak beri salam ke ayah. Ayah masuk dalam rumah, tak ingat beri salam. Siapa ada dalam rumah? Bini. Bini beri salam ke tok lelaki. Tok lelaki masuk dalam rumah, dah ingat beri salam. Beri salam. Bini beri salam. Assalamualaikum bang. Tok lelaki kata, dah mana pulak beri salam. Jangan tanya gitu. Jawab dulu salam, baru tanya. Jawab dulu salam, baru tanya. Tu cara untuk mewujudkan apa yang dikatakan qurratu a'yun, penyejuk mata hati. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah daripada kalangan kami ni pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ini doa yang Allah Taala ajar. Untuk apa? Untuk dapat kesejahteraan dalam keluarga. Bila anak-anak kita sejahtera, kita sendiri sejahtera, barulah kita dapat menghasilkan salah satu daripada usaha ni yang dapat kita hasilkan apa yang dikata wa waladun soleh, iaitu anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan untuk ibu bapanya. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat memberikan manfaat pada kita bersama, dapat kita amalkan bersama sikit sebanyak apa yang kita dah kongsikan sebentar tadi. Bukan aja tapi sekadar berkongsi sikit sebanyak mana yang kita tahu. Mudah-mudahan
kita semua diberkati oleh Allah. Apa yang kita lakukan ni penyebab untuk kita mendapat rahmat kasih sayang Allah dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita melakukan jihad ilmu ni, insya-Allah mudah-mudahan rezeki kita semua dipermudahkan dan diperluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.